Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat Puan Farida dan sahabat semua. Pada hari ini, kami dari kumpulan Anomali akan membentangkan tugasan falsafah dan isu semasa yang bertajuk Miskaweh. Sama-samalah hayati pembentangan kami. Terima kasih. Hai, saya Anis. Saya ada satu pantun, dengarkan. Pergi sungai tangkap gelama dari petang sehingga malam. Tokoh Miskaweh gelaran nama, beliaulah bapa falsafah etika Islam. Korang kenal tak siapa Miskaweh? Miskaweh atau nama sebenar Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yaqub Miskaweh Al-Khazin yang dilahirkan di Iran ini merupakan seorang ahli falsafah yang sangat terkenal. Beliau ahli politik juga tahu. Orang cakap beliau ni berpemikiran anomali, iaitu keganjilan, kerana penilaian dia sangat adil dan rasional. Perjalanan hidup dia tak mudah, penuh dengan cabaran. Pada 1030 Masihi, Miskaweh sudah aktif terlibat dalam penulisan falsafah, dalam muhajadah dan pemurnian akhlak. Sebenarnya kan bidang pemikiran Miskaweh ni sangat luas, dari sejarah hinggalah psikologi dan kimia. Dalam bidang falsafah, Miskaweh cenderung kepada falsafah etika dan akhlak Islam. Jadi, korang dah kenal kan siapa Miskaweh ni? Mestilah kenal. Nak kenal Miskaweh dengan lebih mendalam lagi, sebenarnya Miskaweh mempunyai pemikiran yang sangat benar sampai menjadi rujukan dan panduan dari pelbagai pihak, termasuklah tokoh-tokoh terkenal dari Eropah. Dahsyat betul. Kalau korang nak tahu, ada dua pemikiran Miskaweh yang penting. Satu, konsep mencapai kebahagiaan. Untuk hidup bahagia, adab dan perbuatan perlulah seiringan. Kalau seseorang bijak tapi tak ada adab, pasti takkan bahagia. Faham? Pemikiran kedua, etika hidup tinggi dan murni. Miskaweh memberikan 3 saranan supaya seseorang berakhlak mulia. 1. Kita perlu ada pegangan agama yang kuat. Kedua, kita perlu berusaha dan berikhtiar. Dan ketiga, kita perlu mencari kawan yang baik-baik. Nampak tak betapa bernas pemikiran Miskaweh? Kalau korang nak tahu, pemikiran Miskaweh mampu mengubah seseorang. Lebar. Wow, terbaik pemikiran Miskaweh. Itu baru cerita pasal pemikiran. Tak lagi sumbangan. Kalau korang nak tahu, sumbangan Miskaweh kepada masyarakat ni kan menggunung. Pertama, Miskaweh menyebarkan ilmu pengetahuan dan menghidupkan budaya berfikir melalui penghasilan penulisan berkualiti. Yang keduanya, Miskaweh ni dia mendidik masyarakat dalam pemantapan akhlak dan pembentukan jiwa dan etika. Yang ketiganya, Miskaweh ni sangat terkenal dengan ketekunan beliau dalam menyusun dan membentuk sistem etika Islam. Yang keempatnya, beliau memperkenalkan konsep akhlak peringkat awal dan konsep mencari kebahagiaan yang mana sangat bermakna dan terbaik. Dan yang kelimanya, beliau menghasilkan pelbagai karya dan banyak lagi sumbangan beliau kepada masyarakat. Dan kita kena ingat, orang berbudi, kita berbahasa. Orang berbakti, kita hargai. Kita kenang jasa Miskaweh. Ingat, senang nak jadi bapa falsafah etika Islam? Betul tu. Jadi, sebagai cara kita hargai sumbangan Miskaweh ini, kita jadikan pemikiran beliau yang bernas itu sebagai satu solusi kepada masalah sosial yang berlaku sekarang. Korang nak tahu masalah apa ke? Isu pembuangan bayi. Najwa rasakan isu ini dari dulu sampai sekarang tak pernah bernoktah. Dari tahun 2010 sampai tahun 2018 saja dah 945 orang bayi dibuang. Sebahagian daripadanya meninggal tau. Astaghfirullahalazim. Kejamkan manusia. Oleh itu, sudah tiba masanya kita menjadikan pemikiran Miskaweh ini sebagai langkah mengurangkan kadar pembuangan bayi, terutamanya dalam kalangan remaja. Apabila remaja menghayati konsep mencapai kebahagiaan, dia akan berfikir dengan bijak dan tidak akan sewenang-wenangnya melakukan maksiat dan perbuatan yang terlarang.
Dalam hal ini, remaja perlu berakal dan berjiwa bersih. Etika hidup yang tinggi dan murni juga perlu dipegang oleh remaja. Ini merupakan langkah penting bagi mengelakkan remaja terjerumus dalam maksiat. Orang cakap, sediakan payung sebelum hujan kan? Jadi, eloklah diamalkan sejak usia setahun jagung lagi. Dengan menjadikan pemikiran Miss KW ini sebagai panduan, insya-Allah, kehidupan remaja lebih bermakna dan isu pembuangan bayi dapat dikurangkan. Faham ke Ida? Mestilah faham. Kalau ada yang tak faham, nanti dah tanya okey, malu bertanya sesat jalan. Baik, jadi apa yang dapat saya simpulkan ialah Miss KW ini merupakan seorang tokoh falsafah yang sangat hebat. Beliau banyak mencurahkan sumbangan kepada masyarakat, terutamanya dalam menyebarluaskan ilmu. Terima kasih Miss KW. Pemikiran beliau juga sangat berkualiti dan menjadi rujukan ramai tokoh terkenal dan membantu kajian kita juga tahu. Oleh itu, masyarakat hari ini perlu menghayati konsep mencapai kebahagiaan dan konsep etika hidup yang tinggi dan murni bagi membendung isu pembuangan bayi. Ingat, manusia dianugerahkan akal dan jiwa. Peliharalah keduanya ke arah kebaikan. Maka, tamatlah perbincangan kita pada hari ini. Terimalah sebuah pantun daripada sayanya berbunyi. Atas pergi, burung ke didi, terbang sepasang, pulang ke sarang. Hidup kita biar berbudi, hingga ke mati dikenang orang. Sekian, terima kasih. La